Kita try lah, saya tekan je Cik Nas. Saya tak nak main phone dulu ke? Dah live dah pun. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, apa khabar? So, mungkin anda pelik kenapa saya tak bercakap lagi. Saya tengah tunggu you all masuk. Saya sedang live di 3 tempat serentak. So, ini antara inovasi yang telah dicipta oleh Mark Zuckerberg. Boleh live banyak tempat serentak. Okay, so selamat pagi. Apa khabar? Waalaikumsalam. Cik Nazratul Shima, Tuan Hizami Zakaria, apa khabar? So, saya sedang live di 3 tempat, di page Nasrul, di support group EFP, di close group Nak Urus Business. So, apa yang saya buat sekarang adalah saya sedang bereksperimen melihat mata-mata yang masuk ke dalam live ni. Berapa banyak mata sedang tengok di dalam live ni? Tak banyak mata lagi. So, sambil-sambil saya tunggu tu, saya nak anda semua relax, tenang. So, sebab topik saya hari ni, saya nak cerita pasal pengalaman saya dealing dengan LHDN. Pengalaman saya dealing dengan LHDN. So, siapa nak dengar, tunggulah. Pengalaman dia dealing dengan LHDN. Pengalaman yang mahal Macam ada pergi turun naik pejabat LHDN kat Jalan Duta, macam mana deal dengan surat-surat LHDN. So, ini pengalaman dia. So, siapa nak dengar pengalaman tu, join lah. Sambil-sambil tu saya tunggu kejap anda masuk. Mana anda nak masuk ni, kita tunggu kejap. Okay, ajak semua nak masuk. Allahu Akbar. Bersin, bagi tisu tu dekat tempat Puan Lina tu. Tiba-tiba bersin pula ni. Ada pula orang buka pintu pula. Okay, okay, pengalaman saya dealing dengan LHDN. Okay, okay, susah, sorry. Okay, bahaya ni. Bersin-bersin ni bahaya sekarang. Okay, nak dengar ke? Okay, kalau nak dengar, tolong bagi tahu adakah suara saya jelas, adakah visual saya terang. Tulis itu jelas dan terang. Dan sementara tu tolong belanja saya love dengan like. Belanja saya love dengan like banyak kali. Belanja. Hari ni saya live tak nak lama. Saya tak nak ambil masa anda terlalu lama, sebab saya ada benda nak kena buat hari ni. So, sebelum saya share pasal hari ni apa yang saya punya pengalaman dekat LHDN, saya nak anda semua belanja saya love dan like. Okay, sambil-sambil tu juga saya nak beritahu, saya tak live lama pagi ni sebab saya nak ke pejabat Sabella Holdings untuk proses Business Evaluation Process BEP untuk Titanium Premier. So, sebelum tu juga saya nak tanya, siapa sini first time tengok saya live? Ada ke? Atau dah lama tak tengok saya live? So, nama saya Nasrul Hadi. Saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Vice President untuk Richwood International Sdn Bhd. Dan saya adalah juga berpengalaman hampir 15 tahun dalam dealing untuk cash flow, accounting, costing, taxation. Dan especially di Richworks, ini adalah tahun saya yang ke-10. Tahun saya yang ke-10 bersama dengan Richworks. So, Alhamdulillah banyak pengalaman lah. So, insyaAllah ada beberapa hari ni yang saya nak share pasal pengalaman ni. So, anda di page Nasrul Hadi, saya akan tutup live ni. Saya nak anda masuk join group Nak Urus Business. Join group Nak Urus Business. Masuk group Nak Urus Business ni. Anda di page Nasrul Hadi, masuk group Nak Urus Business. www.nakurusbusiness.com/group www.nakurusbusiness.com/group. Join group ni sekarang. Sebab saya nak sambung pengalaman saya dealing dengan lembaga hasil dalam negeri. Siapa nak dengar? Say I. Siapa nak dengar, tulis itu nak dengar. So, saya akan sambung topik saya di grup Nak Urus Business sekarang. Anda yang di grup EFT pun anda boleh maintain juga. Tak ada isu, tunggu dekat situ. So, anda di grup Nak Urus Business, anda boleh join saya di grup tu. Okay? So, itu saja. Itu saja pula. Sekejap. Dekat page Nasrul Hadi, pindah sekarang. Saya tak habiskan lagi dekat Nak Urus Business dan juga EFP. Okay, di page Nasrul Hadi, pindah sekarang. Tuan Faris Majid, Tuan Salmawati, Cik Fairuz Aziz, Tuan Hizami tadi pindah ke grup Nak Urus Business. Tuan Firdaus Amiral,
Pindah sekarang. Nakurusbusiness.com/group. Okay, pindah sekarang. Okay, terima kasih. Okay, itu tadi di page Nasrul Hadi. So, saya dah tamatkan siaran di sana. So, saya harap mereka dapat sempat pindah untuk dengar saya live di grup Nak Urus Bisnes dan juga di grup EFP. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita pengalaman saya deal dengan LHDN. So, saya ada beberapa pengalaman lah. In a sense, biasanya macam ni lah. Bila kita deal dengan LHDN ni, selalu kita akan dapat surat dulu. So, bila kita dapat surat, kita akan rasa macam goyang lah. Surat goyang. Dan that's why bila dapat surat ni, kena faham lah. Surat ni ada banyak jenis. Ada surat yang sebenarnya just maklumat am. Ada surat yang most of the time surat dia bukan surat yang tidak serius lah. Dia adalah surat yang bagi tahu apa kesalahan anda buat, notis anda tak hantar apa, anda bagi tahu anda punya nombor cukai. So semua benda-benda ni semua, kalau anda dapat surat, anda kena tarik nafas, tahan, lepaskan. Anda kena tenang, anda kena relax, anda kena jangan terlalu jangan terus melatah, jangan terus panik. Of course panik tu ada, tapi jangan panik yang melampau-lampau. Dapat surat tu just okay, tenang, fikir, baca surat tu, baca setiap butiran perkataan yang ada di atas surat tersebut. Sesiapa yang dapat surat Lembaga Hasil Dalam Negeri, sila baca. Tulis itu, baca. Tulis itu, dapat surat, baca. Tulis. Kalau saya tak dapat, you all tulis balik komen ni, saya tak nak sambung cerita. Saya nak semua orang tulis. Tulis itu. Tulis itu, dapat surat, baca setiap perkataan. Tulis itu, dapat surat, baca. Dapat surat, baca. Ataupun dapat surat, baca, habis. Tulis itu. Kalau saya tak nampak 10 komen orang tulis di Nak Urus Bisnes, dalam ni ada 10 orang tengok. Di EFP pun sama. Kalau saya tak dapat komen daripada setiap seorang daripada anda, saya tak nak teruskan cerita saya ni. Sebab ni baru cerita pasal surat ni, belum cerita pasal mendaki menara LHDN di Jalan Duta. Dapat baca. Apa ni dapat surat, baca, sampah, apa benda lah tim saya type ni. Edit balik. Aduh, hai. Tulis balik. Dapat surat, baca, habis. Bagus Tuan Abuza. Dapat baca dengan tenang, jangan panik. Bagus. Apa khabar Puan Waalaikumsalam Puan Faizah Haji Edon. Dapat surat, baca setiap perkataan. Terima kasih Puan Siti Rahmah, baca habis. Terima kasih Cik Puan Umu Husin. Dapat baca tenang, jangan jangan panik. Terima kasih Miss Angie, Puan Umu Husin bersama. Tuan Faris Majid, dapat dan baca. Dapat surat, baca. Terima kasih. Tulis lagi. Ada lagi ni yang tak tulis ni. Baru berapa orang ni, tak sampai 10 orang. Okey. Kenapa kena baca? Sebab kadang-kadang dalam perkataan tu ada perkataan yang serius, ada arahan, ada deadline. Deadline tu yang paling menakutkan Deadline paling menakutkan. Kita kena tahu deadline. Dia dah tulis kat situ deadline. Ada tentang arahan, ada deadline. Ada nama apa tau? Nama pegawai. So tulis lagi. Kenapa kena baca sampai habis adalah nombor 1, ada arahan. Kedua, ada deadline. Anda kena tepati. Dan ketiga, apa maksudnya, siapa surat tu dia sign oleh siapa pegawai tu. Ada nombor telefon, arahan pegawai dia ada. LHDN surat dia memang macam tu Dia akan ada pegawai yang bertanggungjawab. Surat tu daripada siapa. Tulis. Hari ni saya ganas sikit sebab saya rasa bagus kalau anda belajar dan anda tulis. Dan anda tulis di ruangan komen ni, nak membuktikan anda sedang tengok. So saya dah tak nak bagi can dah. Kita nak pembelajaran ni ada 2 hala. Asyik-asyik saya cakap tapi anda tak cakap apa-apa. Sebab saya tak pasti sama ada anda faham ke tidak. Bagus Miss Angie, dia tulis arahan, deadline, nama pegawai. Yes, bagus Pak Auna Ahyat. Terima kasih. Power Tuan Faris Majid, Tuan Kub Syafi. Terima kasih Puan Siti Rahmah. Ni baru betul cara pembelajaran ni. Tulis terus learning point tu dekat situ, so that kita tahu sebenarnya apa yang berlaku. Okey, bagus. Hari ni semuanya bagus. Beri kata bukan kepada anda. Pujian. Perlu puji anda punya komitmen ni. Okey,
Kenapa penting semua benda ni? Okay, nombor 1. Bila deal dengan LHDN, kita dapat arahan, betul? Kita baca arahan apa semua tu kan. Kita ada arahan. Arahan dia nak suruh buat apa. So, kita kena baca dan kita kena tahu kita nak bertindak macam mana. Bila kita tahu arahan tu siapa, mesti kita terfikir, kan? Bila kita dapat arahan tu, kita tak tahu nak buat apa. Kita tak tahu apa patut kita bertindak. Bila kita patut bertindak. So, kita dah tahu dah arahan dia suruh buat apa. Dan kalau kita tidak faham apa kita patut buat, kita tanya. So, ada 2 option untuk kita tanya. Berapa option? 2 tanya. Maksudnya, lepas dapat arahan, kita tak faham, kita tanya. Okay, ada arahan, kita tak faham surat tu tulis apa, so kita tanya. So, ada 2 option untuk kita tanya. Nombor 1, option pertama kita tanya adalah kita tanya dengan pakar. Sama ada pakar ni siapa? Pakar equal to tax agent, sama dengan accountant. So, nombor 1 daripada arahan, tulis itu, 1, tanya pakar. Tulis, tanya pakar. Saya nak tengok anda tulis tanya pakar. 1, tanya pakar. Daripada arahan tadi, dapat arahan, tak faham. Dah dapat arahan dalam surat tu. Maksudnya dah baca surat, tak faham apa benda yang tulis ni. So, baca arahan tu, tak faham arahan, kita tanya. So, kita tanya siapa? Nombor 1, tanya pakar. Tanya pakar. Pakar tu sama ada tax agent, accountant, Nasrul. Mungkinlah. Okey. Okey, faham Nombor 1, tanya pakar. Yes, bagus. Semua orang tulis komen. Hari ni anda kena rajin sikit. Saya tak nak bagi chance supaya anda akan, sebab selama ni anda tengok je. Kita tak nak anda tengok je. Kita nak anda tulis. Kita nak anda tulis kat ruangan komen ni. Nombor 1, tanya pakar. Nombor 2, tanya siapa? Tanya pegawai LHDN yang bagi surat tu kepada anda. So, tanya pegawai LHDN. Nombor 2. Tulis itu. Nombor 2. Tanya pegawai LHDN. Tu sebab kita kena tahu siapa pegawai LHDN tu. Betul? Tanya pegawai LHDN. Waalaikumsalam Puan Diana. Waalaikumsalam Tuan Amin. Nombor 2. Tanya pegawai LHDN. Tulis itu. Okay, tulis. Bagus Puan Ummu Hussein, Miss Angie. Tengok. Ramai. Tuan Amin. Bagus. Tuan Ahmad Amin. Baru datang kelas saya baru ni. Terima kasih. Barulah layan sikit. Saya tengok ada hidup sikit. You all tulis. Tanya pakar, tanya pegawai LHDN. Bagus. Tulis. Okey, bagus. Terima kasih Puan Diana. Rajin semua. Pandai tak? Tanya pakar. Saya memang ada isu dengan LHDN. Bagus. Tak bagus tapi bagus sebab Puan Hidayah mengaku. Okey. Bagus. Padu. Okey, good job. Okey, sekali lagi tepuk tangan untuk semua. Sebab hari ni anda adalah student-student yang gigih. Saya first time akan memberi bantuan kepada anda. Sebab topik hari ni sangat senang je. Okey, boleh. So, tadi kan nombor 1 yang sebelum tu tanya arahan, baca arahan. Kedua, tengok deadline. Dan ketiga, siapa person in charge, betul? So, kan yang dekat 2 tu ada deadline kan? So, bila anda ada deadline tu, that's why anda kena sangat-sangat alert deadline ni. Okey, bila saya cakap pasal deadline ni, tengok deadline ni, kadang-kadang dia ada masalah pasal deadline ni. Adalah deadline ni juga. Deadline ni, bila anda dapat deadline, tulis itu deadline matching dengan tarikh surat. Tulis itu. Matching deadline dengan tarikh surat. Apa maksud dia ni? Kadang-kadang surat LHDN ni, dia bagi tempoh 14 hari. Dia bagi tempoh 21 hari daripada tarikh surat. So, kadang-kadang surat tu sampai lambat. That's why bila anda dapat surat, anda kena chop terima surat tu. Chop terima tarikh bila anda terima. So at least kalau anda dah terlepas deadline, mungkin anda dah deadline tu makin dekat, anda at least boleh bagi budi bicara dengan pegawai tu. That's why saya suruh call pegawai tu tadi. Atau call pakar. Check surat ni saya dapat lewat ni, macam mana saya nak kejar deadline ni. So deadline dengan tarikh surat tu anda kena matching kan. Tengok. So that's why kena hati-hati pasal tarikh surat ni. Faham ke faham? Deadline tu pun kena hati-hati juga. Sangat-sangat takut kalau terlepas deadline dia. Sebab nanti sekarang dia buat benda-benda yang tak sepatutnya lagi. Okay, boleh? Boleh teruskan lagi? Okay. So tadi kan saya sebut, bila jumpa pakar tadi ataupun jumpa LHDN,
Okay, jumpa pakar tak ada isu. Jumpa pakar, anda just jumpa pakar. Jumpa dengan pakar, anda boleh cerita semua benda. Tapi ada kes pakar cakap apa? Dah jumpa pakar, pakar cakap kes berat. Pakar cakap lebih baik tuan atau puan pergi sendiri, jumpa LHDN, negotiate sendiri. Sebab apa? Siapa nak tahu? Say I. Kenapa kena negotiate sendiri? Tulis itu, tanda soal. Tulis itu, awak tanya balik saya, kenapa kena negotiate sendiri certain case. Tulis itu, kenapa kena negotiate sendiri? Tanda soal, tulis. Ini sangat penting Ini ilmu paling padu lah. Saya perlukan anda punya kerjasama menulis kenapa kena negotiate sendiri certain case. Tulis. Biar awak tanya soalan ni. Sambil menulis tu awak anda faham. Sambil menaip dekat skrin ni anda akan faham kenapa. Kenapa kena negotiate sendiri? Ada case. Wah, Tuan Nur Hisham pun ada rupanya. Baru perasan. Kenapa ya? Betul. Tulis. Kenapa kena nego sendiri? Kenapa kita kena negotiate sendiri? Kenapa kita tak boleh suruh tax agent? Bukan kita dah bayar dia ke? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini benda yang best. Bukan best lah, benda yang skill, rahsia. Ada certain case, betul, saya setuju. Nombor 1 tadi option, kalau anda tak faham tanya pakar tu, itu sentiasa nombor 1. Jangan terus pergi tanya LHDN. Sebab ada case ni, kalau anda terus tanya LHDN, anda tak faham dia punya another angle. Tapi kalau anda terus pergi tanya pakar dulu, pakar akan tentukan sama ada certain case pakar boleh tolong settle untuk anda. Tapi certain case pakar akan cakap anda kena negotiate sendiri. Sebab apa Tengok saya. Kalau anda negotiate melalui pakar, LHDN akan fikir anda ni ada duit. Anda ni mampu. Maksudnya anda basically ada kemampuan untuk bayar orang lain. So sepatutnya anda kemampu untuk bayar sendiri. Sebab certain surat LHDN bagi tu adalah melibatkan bayaran. So bila anda punya anda melibatkan bayaran tu, bila anda deal dengan agent ataupun accountant, LHDN cakap, oh dia ni banyak duit ni, dia boleh deal pakai agent. So tak payahlah kita nak tolong dia sangat. Boleh tahu siapa pakar tu siapa. Macam mana nak cari pakar tu? Namanya tax agent, accountant, Puan Hidayah Nordin. Accountant, tax agent, tax consultant, ni semua pakar. Saya pun pakar lah juga. Cuma saya tak go direct. Saya tak buat benda ni hari-hari. Saya kerja reach work. So saya settle reach work punya hal dengan certain orang lah. Saya settle. Tapi cari orang macam saya, accountant bertauliah, agent cukai berdaftar, itu dia pakar. So bila anda negotiate melalui pakar, LHDN rasa anda mampu untuk buat semua sendiri. Bukan, anda mampu untuk hire orang lain. So ada case, pakar akan cakap, tuan, puan, saya galakkan you pergi jumpa LHDN sendiri. Bukan semua case anda kena pergi jumpa sendiri tolong Tapi ada case, ejen, pakar akan cakap, okey, pergi sendiri, dan ejen atau pakar akan guide anda apa nak buat bila jumpa dengan pegawai LHDN. Of course, bila jumpa pegawai LHDN, janganlah pakaian tu jangan terlalu mewah. Ada skill dia lah. Saya ajar dekat kelas EFP. Mungkin ada yang pernah pergi kelas EFP, dia tahulah. Saya tak boleh cerita kat sini, nanti kantoi. Tak, adalah skill dia. Dan of course, bila anda pergi jumpa dengan LHDN, saya nak galakkan anda, okey, tulis sini. Kalau pergi pejabat LHDN, ini adalah syarat-syarat dia. Ready? Jumpa LHDN nombor 1. Jumpa LHDN nombor 1. Kalau boleh, kalau bagus, buat appointment. Nombor 1, buat appointment. Especially dengan person in charge dekat surat yang awak dapat tadi. Okay, nombor 1. Sebab kita ada best kat sini. Background bising sikit Tuan Nas. Kita ada best. Tadi tim saya buka pintu. Kita ada best pagi ni dekat Rich Q, Office Rich Work. Okay, nombor 1, buat appointment. Nombor 1, buat appointment. Kalau boleh, buat appointment. Nombor 2, kalau dah buat appointment, datang awal.
Sorry. Ya Allah, kenapa ni? Jangan buka pintu tolong. Jangan buka pintu sangat. Okay. Nombor 2, sorry. Nombor 2, jangan lewat. Jangan lewat. Datang awal. Kalau dah buat appointment, follow appointment punya time. Nombor 2. Nombor 3, pakai pakaian yang kemas tapi tak terlalu mewah. Pakai pakaian yang kemas. Kemas, teratur. Jangan pakai yang lebih-lebih sangat lah. Itu nombor 3. Nombor 4, berbudi bahasa dan berbudi cara. Budi bahasa, budi cara. Maksudnya jangan sombong, jangan belagak, jangan buat muka ketat, jangan buat muka yang tak sepatutnya lah. Maksudnya jangan nampak anda ni macam bijak. Anda datang situ nampak tenang, relax. Dan kalau nak buat muka kesian pun boleh. Just bercakap dengan budi bicara lah bila jumpa pegawai LHDN ni. Dan cuba untuk dengar setiap sepatah perkataan yang dia sebutkan, yang mereka sebutkan. Jangan over sangat. Okay, tapi jangan nampak tak teratur. Jangan nampak kan perkataan ni. Jangan nampak serabut. Sebab nanti kita pun tak sebagai pegawai tu pun dia tak nak layan anda. Of course anda kena pakai wangi sikit, kemas. Pastikan anda mandi dulu sebelum pergi. Boleh. Dan of course tuan-tuan dan puan-puan, pastikan nombor 5, anda pergi pejabat LHDN, bawa pen dengan kertas dan surat dan sepatutnya buku nota, tulis apa kena buat. Sebab kalau anda sebelum pergi LHDN tu, anda dah pergi ke sana tapi disuruh oleh tax agent, at least balik anda boleh explain balik. Okay, tulis. Nombor 5 tu, bawa pen dan buku nota. Tulis semua poin saya. Sebab ada satu poin terakhir, nombor 6. Poin terakhir yang paling penting. Okay, Puan Diana tanya, kena jumpa pegawai LHDN walaupun business tax agent berhandle berbelas tahun juga ke tuan? Tu saya cakap tadi, Puan Diana, bergantung kepada kes. Ada kes, tax agent akan cakap lebih baik puan pergi sendiri. Saya ajar puan nak pergi macam mana. Puan faham tak Puan Diana? Ada kes, ejen awak, tax agent, pakar awak cakap pergi sendiri. Lagi bagus. Ada kes lebih baik pergi sendiri daripada kita pergi dengan pakar. Ada kes tertentu. Tu yang saya ajar tadi. Sebab ada orang dia tak sempat nak hire tax agent, dia pergi je lah dulu. Boleh juga. Okay, nombor 6. Ready, nombor 6. Tulis situ. Ready. 6. Yang paling penting sekali. Nombor 6. Paling penting sekali. Paling penting nombor 6 adalah anda kan dah bawa buku nota dengan kertas. Tanya pegawai LHDN tu, lepas ni apa saya patut buat. Lepas ini apa saya patut buat. Dan nombor 6 ni termasuk juga, kalau mereka dah tetapkan anda kena buat bayaran, tanya macam mana saya boleh negotiate untuk buat bayaran ansuran. So nombor 6 ni ada 2. 6A, apa patut saya buat. 6B, macam mana nak negotiate bayaran secara ansuran. So penting ke tak penting apa yang saya ajar pagi ni? Penting. Tulis itu. Tolonglah tulis. Anda di nak urus bisnes ni tak tulis. Anda di EFP ni tak tulis. Tulis. Hari ni saya memaksa anda untuk tulis. Siapa rasa hari ni bila dia start banyak type ni terus masuk dalam minda dia apa yang saya ajar hari ni? Siapa suka teknik pembelajaran macam ni, angkat tangan, say I. Tulis bagus. Saya cadangkan anda dah copy paste semua benda ni dah. Setiap kali tulis repeat balik macam Tuan Abuza ni. Dia dah tulis satu-satu. Padu gila Tuan Abuza. Terima kasih Tuan Abuza. Respect gila. Dah tulis dah macam ni. Bagus kan belajar macam ni kan. Bila sama-sama tulis terus learning point dekat komen. Saya baca pun saya suka. At least saya tahu. Kalau minta nego bayaran boleh ke Tuan Nas? Boleh. Itu sebab nombor 6 tadi. Negotiate bayaran. Sebab anda datang dengan bersantun. Yes Puan Diana, Alhamdulillah. Sebab kebetulan nak jumpa tax agent pukul 10 pagi ni. Yes, bagus. Betul, senang nak ingat. Bagus. Tulis. Okey? Bagus ke bagus ni? Okey. So saya tengah dalam proses untuk revamp balik sesi live pagi ni. Saya akan buat proposal. Kita tengok nanti akan ada pembaharuan bermula minggu hadapan.
Saya excited nak buat pembaharuan minggu depan. Siapa excited nak masuk bulan 3, bulan Mac? Angkat tangan, say I. Tulis itu, excited nak masuk bulan Mac. Excited nak masuk bulan Mac. Excited tak nak masuk bulan Mac? Saya excited nak masuk bulan Mac. Sebab saya rasa bulan Mac saya nak settlekan banyak benda. Even sekarang ni pun saya dah start nak settlekan banyak benda. So saya harap saya harap saya boleh settle banyak benda untuk bulan Mac ni. Bagus. Terima kasih Tuan Abuza. Bagus dapat tulis-tulis kan. Excited nak masuk bulan Mac. Terima kasih Puan Diana. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Seriously. So pagi ni pun saya excited bila saya tengok anda semua banyak menulis. Kalau sebelum ni saya bercakap seorang je. Bila tulis cepat ingat. Excited nak masuk bulan Mac. Terima kasih. So bulan Mac kita akan buat pembaharuan. Kita akan buat pembaharuan untuk sesi live ni. InsyaAllah kita dalam proses untuk dapatkan pengesahan kelulusan daripada pihak atasan. Dan bulan Mac nanti anda akan nampak live ni berwajah baru. Berwajah baru dari segi konten, dari segi penyampaian, dari segi jadual. So kita akan buat sesuatu yang berbeza untuk bulan Mac ni. Dan saya harap anda semua excited lah nak masuk bulan Mac. Sebab bulan Mac dah start musim cukai. Secara officialnya musim cukai bermula masuk bulan Mac. Sebab anda kena submit borang E. So that's why kita akan banyak cerita pasal cukai masuk bulan Mac nanti. Okay. So itu seperti saya cakap, saya live sekejap je. Tapi tak adalah sekejap sangat, dah jadi dekat setengah jam juga. Okay. So tim saya gelak. Dia dah agak dah. Saya cakap tadi saya nak live 15 minit je. Tim saya cakap dalam hati, Tuan Nasrul takkan bagi sikit lah dekat tim. Okay, saya nak pergi gerak ke Sabella Holdings tuan-tuan dan puan-puan untuk proses BEP, Business Evaluation Process Titanium Premier. So, siapa excited nak jalankan hari ni? Tulis itu. Excited hari ni pula. Excited nak habis. Okay, tadi excited nak masuk bulan Mac. Sekarang excited nak habiskan bulan Februari. Excited nak habiskan bulan Februari. Tulis kat situ. Okay. Okay. Bagus. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada anda. Saya doakan anda semua kaya dan berjaya. Saya doakan rezeki dimurahkan. Semoga penutup bulan Mac, bulan Februari ni kita akan do all the best. Terima kasih kepada anda. Saya suka tengok wajah-wajah sama yang selalu live. Tapi saya nak anda semua bantu saya lah. Pastikan mereka masuk grup nak urus bisnes ni. Sebab selepas ni grup nak urus bisnes ni akan berwajah baru. So itulah kita akan buat sesuatu lah yang lagi padu sikit. Okay. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Siapa yang akan settle tax, good luck Puan Diana. Jumpa tax agent, jumpa pakar. Cik Asia Cleopatra ni ada dari tadi, diam je. Biasa dia rajin komen, tiba-tiba dia tak komen pula ni. Kenapa ni nak kena rotan ni Puan Asia Cleopatra. Okay, terima kasih. Yang lain-lain, terima kasih semua orang. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Good luck. Excited nak habiskan bulan Februari. So all the best untuk go through. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.